dihormati Timbalan Pengarah Pembangunan Sumber Manusia Puan Hajah Azizah binti Abdul Aziz, yang dihormati Timbalan Pengarah Pengurusan Kompetensi Bahagian Sumber Manusia Tuan Haji Ramli bin Muhammad, yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat sama pada pagi ini seperti mana yang telah dijadualkan, iaitu setiap hari Sabtu bekerja, insya-Allah kita akan bersama dalam majlis percambahan ilmu. Yang untuk hari ini dengan tidak lengah masa, percambahan ilmu akan disampaikan oleh Tuan Pengarah kita sendiri, iaitu sambungan daripada tajuk yang lepas, iaitu introspeksi diri. Maknanya lebih kurang pasal ada in tu, maknanya penilaian dalaman diri, atau boleh jugalah disebut, rasanya kalau tak silap Tuan Pengarah, macam muhasabah diri untuk kita menangani kehidupan ini. Jadi sebelum itu saya sangat suka hati dan saya rasa sama-sama berseronok kerana hari ini sungguh ceria dewan ini. Semua batik, kecuali lah ada sikit-sikit je tak batik, insya-Allah. Tapi saya sebut kelebihan batik supaya besok kita sama-sama terus pakai batik seperti yang digalakkan, insya-Allah. Pagi tadi ni saya mengalami sendiri. Saya ambil minyak, saya berhenti pam minyak Shell, cokit. Saya tak, baju saya merah, batik merah. Rupanya selain pada baju Melayu, batik ni juga dia membawa kita lebih ceria, lebih muda agaknya. Hingga kan yang perempuan jaga tu panggil saya adik. Jadi rupanya itu lebihnya batik. Dia pakailah batik. Tapi saya ingat dia hanya pandang batik. Dia tak pandang janggut saya. Kalau dia pandang janggut saya, dia takkan panggil adik. Tapi walau macam mana pun, macam itulah, dia boleh keliru, insya-Allah. Jadi lain kali pakailah batik hari Sabtu hendaknya. Dan untuk tidak melengahkan masa, dengan segala hormatnya dia jemput Tuan Haji Wan Abdullah Sabari bin Wan Harun untuk meneruskan ceramah sambungan atau lanjutan daripada tajuk yang lepas, iaitu introspeksi diri. Silakan Tuan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmata fahimna. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Makasih adik pengerusi majlis. Timbalan Pengarah BSM, para warga BSM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bertemu dan berkumpul di dalam satu majlis yang sangat indah ini. Majlis seperti ini diibaratkan oleh Allah SWT sebagai taman-taman surga. Jadi anda sekarang walaupun tak sempat pergi taman, anda sedang berada di dalam taman.
Dan taman-taman seperti inilah yang mempermudahkan Anda sampai ke destinasinya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau rajin pergi taman yang macam inilah. Jadi saya pun tak pernah lah orang lain panggil adik, tapi abang tak pernah. Jadi isteri saya tak pernah silap panggil saya adik, panggil abang. Jadi sentiasa rasa muda juga. Jadi kita sambung tajuk dalam kitab Siyar As-Salikin ataupun Siyar As-Salikin. Kita membicarakan tentang bagaimana syarat-syarat kita memilih sahabat. Ini ada kena mengenal dengan introspeksi pun. Sebab kita dah pilih sahabat, kita dah ada ramai sahabat, ada kawan taulan. Jadi jangan pula selepas ini kita meninggalkan dia kerana tak hebat seperti kita, ataupun kita menjadi sehebat sahabat yang hebat itu kalau kita lemah. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah sekalian, saya dah sambung sifat yang ketiga. Kita telah membicarakan dua sifat, tapi sebagai mengimbau kembali apa yang telah kita bicarakan dahulu untuk memudahkan perjalanan seterusnya, saya akan ungkapkan sedikit. Jadi apa yang kita sebut dahulu, kita kata kalau kita mahu menjadi hebat, maka kita kena pilih daripada sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan taulan yang hebat. Kerana pribadi seseorang yang hebat itu, apabila kita dampingi, sudah tentu menjadi penyokong sebagai satu superstructure yang boleh memperkuatkan di mana-mana kelemahan kita. Jadi kalau kita manusia yang kurang berfikir, misalnya mahu meningkatkan daya dan aktiviti berfikir, kena kawan dengan orang yang suka berfikir. Kerana orang yang suka berfikir sudah tentu orang yang banyak membaca, mentelaah dan berdiskusi perkara-perkara yang besar-besar dan berat. Heavy material, bukan heavy metal. Akan jadi mindset murahan, picisan dan tidak bermaya. Itu dia punya equation. Jadi apabila kita memberi contoh dalam perjumpaan kita yang lalu, perkara ini adalah diaplikasikan juga kepada mencari teman hidup. Sebab sahabat yang paling karib adalah isteri ataupun suami. Itu yang paling karib. Itulah sahabat yang nombor wahid. Ada orang tak tahu sahabat dia yang paling karib, bila kita tanya macam-macam dia bagi jawapan. Lupa kepada suami dia dan isteri dia. Jadi saudara-saudara sekalian, sifat yang ketiga, nak pilih sahabat ni. Yang ketiga, orang yang beragama, yakni orang yang ketiadaan fasiknya. Pilih orang yang beragama dan ketiadaan fasiknya. Maknanya ketiadaan fasik ni dari segi terminologi ialah manusia yang tidak melakukan dosa-dosa besar di samping mengekalkan dosa-dosa kecil.
Itu dia punya ta'rif Syekh Samsudin. Maka jangan bersahabat dengan orang yang fasik itu, yaitu orang yang mengerjakan dosa yang besar dan mengekalkan akan dosa yang kecil kerana bercampur dengan orang-orang yang fasik itu, katanya, meringankan akan pekerjaan maksiat. Ini ayat klasik. Maknanya, kalau kita suka kawan dengan orang yang buat dosa besar, buat dosa kecil, bagi dia tak nampak apa-apa perbezaan pun, kita pun ringan, mudah, rasa apa? Motivated, rasa seronok dan reda nak buat sama. Itu maknanya ringan. Kalau kita berkawan dengan orang yang berat tulang, maka beratlah tulang. Kalau kita rajin kawan dengan orang yang ringan tulang, kita pun ringan tulang. Tapi jangan ringan tulang buat benda-benda yang tak baik. Bukan sekadar kita mudah terdorong untuk buat kerja-kerja yang tak baik, malah memudahkan akan kita di dalam hati dan menghilangkan akan benci akan maksiat. Seronok buat maksiat, kita tak rasa benci pun dengan maksiat. Lagi teruk, tengok maksiat, rasa okey aja. Sebab biasa berkawan dengan orang yang suka buat maksiat, tidak akan menjadikan hati kita rasa maksiat itu maksiat. Equationnya sama. Dan katanya, barangkali jadi muwafaqat. Yang kita kata muafakat ni. Sebelah sana ada apa ni, percubaan muafakat. Ini perkataan muafakat ni, perkataan Arab. Muwafaqat seperti pada berbuat maksiat, seperti kata ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matan. Saya tak payah baca matan tentang teks hadis. Pergi terus kepada dia punya maksudnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirawikan oleh Abu Dawud wa Tirmizi. Seseorang itu muwafaqat maknanya bersetuju, bekerjasama, redha. Ada kurang maksud begitulah. Atas agama kekasihnya. Saya akan terangkan maksud kekasih sebab ada mungkin sedikit masalah kalau dari sisi perkataan yang dipakai dari segi kekasih. Kita ni jadi muwafaqat, setuju, bekerjasama, redha atas agama kekasihnya dan muwafaqat dengan perangai sahabatnya. Maka tilik oleh kamu akan seseorang yang kamu jadikan kekasih dan sahabat itu. Jadi kalau dalam konteks ini, perkataan kekasih itu dalam konteks Islam ialah selepas ada ijab kabul. Bedanya dengan orang moden, dia boleh jadi sebelum ataupun selepas. Itu kena jaga. Sebab apa? Dia punya impact, dia punya mardatillah ataupun redha Allah ataupun barakah akan dapat dikecapi oleh pasangan kalau prosedur kerjanya betul. Kalau prosedur kerjanya tak betul, dia simplify dia punya proses kerja sebab nak menghilangkan birokrasi, jadi masalah. Jadi birokrasi yang tu kena. Sebab kita bincang 2 hari sudah. Hari ini penutup tentang apa ni, perkhidmatan awam. Saya akan sentuh sikit sebanyak lagi kalau ada masa. Jadi Nabi suruh kita tilik. Tilik maknanya tengok betul-betul, kaji betul-betul, tinjau betul-betul, selidik betul-betul yang kita nak jadikan dia kekasih kita, teman hidup kita.
Dan sahabat kita nak kena cek juga. Sebab dia punya kategori sahabat ni ada berbagai. Saya nak ambil petua orang tua-tua, petua ayah saya lah. Allah yarham. Ayah saya dia pesan kepada saya ingat lagi, pesanan orang tua-tua ni lekat lah. Especially bila dia pesan masa kita kecil-kecil, dah besar sikit, dah dewasa sikit. Tapi janggut pun kalau dia ada, dia pesan lagi. Takut janggut pun bukan percaya sangat, pesan lagi. Dia kata ada yang kawan, kalau kita berkawan dengannya sekadar di kedai kopi, tak boleh bawa balik ke rumah. Takat pintu pagar pun tak boleh, takat kedai kopi je. Ada kawan yang boleh sekat pintu pagar rumah. Sekarang pintu pagar ada dah kat rumah. Ada yang tak ada ya, kena buat karisan. Ada yang sekadar dalam laman rumah, tak boleh masuk rumah. Dan ada boleh kita pelawar masuk ke dalam rumah. Banyak tu. Kalau boleh pelawar masuk dalam rumah, kita boleh bagi dia tidur sebagai tetamu kita. Ini maknanya memberi kesan kepada perlakuan sosial ataupun tindak laku sosial dalam masyarakat kita, yang kita lihat macam-macam perkara berlaku akibat daripada tidak peka dan tidak concern kita dalam memilih kawan, sahabat dan taulan. Macam-macam jadi. It is report in the newspapers every now and then tentang perkara yang terjadi dalam rumah tangga yang meruntuhkan nilai manusiawi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 28. Mafhumnya, dan jangan engkau taat, yakni jangan engkau ikut akan seseorang yang lalai hatinya daripada menyebut aku, dan mengikut ia akan yang disukainya oleh nafsunya, yakni jangan engkau muwafaqat dengan orang yang lalai hatinya itu daripada zikrullah, taat, dan orang yang mengikut ia akan yang disukai oleh nafsunya. Ayatnya ayat Arab. Jadi to make it simple, maksudnya begini. Kita disuruh dan dianjurkan oleh Allah SWT, kalau kita nak berkawan dengan seseorang itu, kalau kita berkawan dengan orang yang hatinya lalai daripada mengingati Allah SWT, maka kita akan turut lalai dalam mengerjakan taat kepada Allah SWT. Itu saja maksud. Dalam pertemuan kita yang lalu pun sama juga, kita kata kalau kita berkawan dengan orang yang melalaikan kita daripada solat, kita akan turut terlalai dengan solat. Sedangkan solat itu penting. Itulah bastion ataupun kota yang terakhir untuk sama ada menentukan seseorang itu berdiri teguh dengan imannya ataupun telah runtuh iman. That's the last bastion, the last fortress. Bila dah itu runtuh, tak payah cerita banyak lagi lah. Maknanya virus yang kecil pun tak berdaya nak melawan, ya, daripada serangan untuk merosakkan seterusnya individu Muslim. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, kata Imam Al-Ghazali, dia kata Allah Ta'ala itu menegah kita daripada bersahabat dengan orang yang fasik batin, yakni orang yang mengerjakan maksiat yang batin,
seperti menegahkan Allah Ta'ala akan bersahabat dengan orang yang fasik zahir. Makna sama ya. Allah Ta'ala tak suka kita kawan dengan orang yang sama ada fasiknya batin ataupun fasiknya zahir. Fasik zahirnya apa? Ini boleh bagi soalan cepuman. Dah dapat gaji kita boleh naik sikit dia punya nilai. Siapa tahu fasik zahir? Ini apa ni? Ya, fasik zahir. Jadi nak try bagi orang lain bagi orang lain. Nanti dia bolot yang hadiah. Jadi fasik zahir ialah yang zahir, yang nampak. Yani orang yang berbuat maksiat seperti berzina, itu fasik zahir, nampak. Nampak ya. Dan mencuri, itu fasik zahir itu. Dan meminum arak, fasik zahir itu. Dan barang-barang yang seumpama dan sekategori dengannya. Boleh bilanglah. Yang batinnya, okey. Saya nak sentuh sifat yang keempat. Intro sifat yang keempat. Yang ini penting sebab ada di keliling kita sekarang ni ramai yang mungkin intelektual, ramai yang hebat-hebat dari segi akademiknya tetapi terperangkap dengan apa ni kefahaman yang di luar daripada skop yang boleh dianggap diterima sebagai sah iman dia. Ini penting. Sifat yang keempat pada sahabat ialah orang yang ahli sunnah wal jamaah. Cukup penting. Jadi pun perlu kepada satu penerangan yang khusus pada apa yang kita katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dia kata janganlah bersahabat dengan orang yang, ini dia punya explanation. Jangan bersahabat dengan orang yang bid'ah. Sebab bid'ah itu tidak termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Seperti geng-geng Mu'tazilah. Ini pun nak kena terang apa yang dikatakan Mu'tazilah. Dan Qadariyah. Ini pun nak kena terang juga. Jabariyah dan Rafidah. Dan orang-orang yang seumpama dan sekategori dengan mereka. Karena bersahabat dengan mereka itu membinasakan akan agama anda. Banyak kan kita dengar cerita orang yang terlibat dalam macam-macam punya gerakan dari segi merosakkan din. Jadi kalau kita nak explain those important terminologies, it takes more than 1 or 2 hours more. Jadi sebagai orang kata apa, intro kepada the next meeting, itulah perkara yang terasa kita kena ambil perhatian, kerana ramai yang kalau kita terlihat di luar sana dia terlibat dan susah nak keluar. Dia merosakkan. Jadi kalau kita lihat kepada sabda Rasulullah SAW sebagai mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mafhumnya, barang siapa menegahkan bersahabat dengan orang yang mempunyai bid'ah, nescaya memenuhi Allah Ta'ala hatinya akan sentosa dan aman. Maknanya kalau nak hati kita sentosa dan aman, kita kena jangan bersahabat dengan orang yang banyak bid'ah. Bid'ah ni dalam bahasa Inggeris innovation. You can be innovative,
but in the context of religion, you must not be innovative in the sense that if it is against or contradictory the basic teachings or the principles of the facets of Islam, jangan buat-buat, orang kata apa, main-main. Yang itu kena jaga. Jadi, dan barang siapa menghina orang yang mempunyai bid'ah, kalau orang itu buat bid'ah dan kita menghinanya, niscaya menyentosakan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari gentar yang terlebih besar itu kiamat. Mana orang bid'ah ini kita kena hina dia. Memadai dengan slot yang setengah jam, ya, setengah jam ini. Semoga dengan apa yang telah kita perkatakan memberi bekas pada hati-hati kita, termasuk saya sendiri. Segala yang benar itu daripada Allah SWT, dan apa yang silap dan salah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon keampunan, dan kepada anda sekalian saya mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Demikianlah tadi tazkirah yang kita rasa hari ini yang disampaikan oleh Bapa Pengarah. Sungguhnya walaupun saya rasa singkat, tapi sebenarnya itulah yang dikatakan ilmu Allah. Kalau kita belajar panjang-panjang, kita nanti satu lupa, yang kedua kita tak amal. Jadi Alhamdulillah walaupun singkat, pendek, dan saya rasa tidak perlu diulas, cuma saya tertarik hanya dua perkara. Pertama sekali pasal kasih agama Allah. Dia perlu kepada cinta sebenar untuk kita amalkan, buktikan. Jangan kita jadikan dia cinta hanya di atas kertas, kata Siti Nurhaliza. Dan kedua, maka apa yang kita dapat, apa yang kita timba, kita perlu amalkan. InsyaAllah dia akan menjadi kebaikan dan kita dalam mardatillah. Yang kedua tentang janggut. Sesungguhnya Al-Imam Ar-Razali memang ada menyatakan, sesungguhnya kalau kita pandang seseorang manusia itu hanya pada janggut, maka kita silap. Kerana sesungguhnya kambing juga ada janggut. Jadi sebenarnya itulah yang dikatakan kekasih Allah ialah bukan saja tidak lebih Arab dari ajam sebenarnya. Ajam itu kita lah, Arab itu memang dia rasa dia dekat sana dia besar, dia boleh. Tidak, kata Allah. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang takwa kepada Allah itulah yang dikatakan kekasih Allah. Jadi saya rasa tidak panjang, tidak perlu panjang lebar kita ulas. Dan pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapa Pengarah. Dan sebenarnya kita beruntung. Kita mempunyai Tuan Pengarah sendiri yang memberikan ceramah bab keagamaan. Dan kita segasanya tidak nampak, tapi saya baru nampak 2 kali. Sebenarnya yang kita tidak nampak, rupanya Al-Fadhil Ustaz ini telah menyampaikan ceramah agamanya di bahagian-bahagian lain. Kita tidak ambil kesempatan. Tapi insyaAllah di kesempatan percambahan ilmu ini, kita dapat menimba ilmu darinya. Sebenarnya bahagian lain rupanya ada hari-hari tertentu. Saya tertembung 3 ke 4 hari lepas dengan bahagian lain. Al-Fadhil Ustaz menyampaikan ceramahnya. InsyaAllah. Dan sehingga itu saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.